Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Golongan sibuk dengan kesalahan orang, seolah-olah mereka wira agama, pelan hendak membersihkan agama dari noda yang sebenarnya berlakon di depan manusia. Tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Di sana sini bakhilnya amat ketara sekali. Mereka lupa semua itu adalah kesesatan dalam beragama, kesesatan dalam beragama. Yang punya kuasa berbangga dengan kuasanya, menggertak manusia setiap hari. Selamatkan diri mereka, membantu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar pada pagi ini tuan-tuan dan puan? Salam Isnin buat semua. Jadi Alhamdulillah, ini merupakan minggu yang kita masuk minggu yang kedua untuk bulan Disember 2021. Jadi hari ini hari Isnin tuan-tuan dan puan, mungkin ada sahabat-sahabat yang baru masuk kerja dan sebagainya. Jadi pastikan kita sama-sama mendatangkan mood yang gembira lah untuk pagi ni sebelum kita melakukan tugasan kita. Jadi ahlan wa sahlan kepada semua yang baru datang, yang baru masuk kita punya live pada pagi ni, dan tidak lupa juga kepada mereka yang sentiasa support dan masuk memang awal. Okey, saya perasan jugalah nama-nama yang selalu masuk awal ni. Alhamdulillah. Dan waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan teruskan lagi bersama untuk slot sharing tajwid kita. Dan untuk hari ini kita berada pada episod berapa tu? Cuba boleh tengok kat bawah. Hari ini kita dah masuk episod 200. Betul ke? Kita tunggu dia keluar kat bawah tu. Tanpa boleh tengok. Dan jangan lupa untuk sediakan mashaf masing-masing. Okey, dan kita akan sambung bacaan semasa kita insyaAllah. Baik, boleh tengok kat bawah tu. Dah keluar dah. Hari ini kita berada pada episod 212 tuan-tuan dan puan. Episod 212. Alhamdulillah. Baik, semua sihat katanya tu. Alhamdulillah. Episod 212 betul. Habaq baik, sihat kata. Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya harapkan semua dalam keadaan sehat sejahtera, ya? Dan jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah SWT dengan iman dan Islam, nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita sehingga hari ini. Dan insyaAllah sama-sama tuan-tuan dan puan, kita mendoakan juga kepada mereka yang masih lagi sedang menerima rawatan, di mana-manalah, di rumah ke, di hospital ke, di klinik ke, ya, kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin ada ahli keluarga yang masih sakit dan sebagainya, kita doakan juga agar diberikan kesembuhan, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dah bersedia ke untuk pengajian kita pagi ini? Dah bersedia ke belum? Baik, insya-Allah. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan pembuka, kemudian kita teruskan dengan istighfar kita seperti biasa. Okey, jom kita mulakan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah
ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita yang mana kita jadikan rutin sebelum kita memulakan sharing tajuk kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang sekali lagi, dan jangan lupa untuk bantu saya tolong sharekan dahulu live kita pada pagi ini. Boleh? Terima kasih yang sudi share kita punya live. Alhamdulillah, moga Allah sahaja yang mampu membalas jasa baik anda semua, insya-Allah. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan bacaan semasa kita. Kenapa keluar gambar saya balik? Kejap kita setting dulu. Okey. Baik, jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita masuk pada muka surat yang baru, iaitu muka surat 67, ya, surah Ali Imran, dan kita akan sambung 3 ayat hari ini, insya-Allah, daripada ayat 133 sehingga 135. Saya ulang, kita berada pada surah Ali Imran. Boleh tengok di bawah ni, sambil-sambil tu. Muka surat 67 surah Ali Imran ayat 133 sehingga 135. Boleh? Mula ayatnya tu, kepala ayat dia, wasari'u ila maghfirah. Baik, jadi Alhamdulillah, saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. InsyaAllah kita nak baca dulu bersama-sama. So, tuan-tuan dan puan, pastikan berada dalam keadaan yang selesa sebelum kita mulakan pengajian kita. Baik, dah sedia ke? Jom kita mulakan, insyaAllah. Yang belum share, tolong teruskan share seperti biasa, insyaAllah. Baik. Tarik nafas, tuan-tuan dan puan. Tarik nafas dalam. InsyaAllah kita nak mulakan ni. Jom. Sedia? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai sudah bacaan kita yang pertama. Baik, jadi seperti biasa kita akan teruskan dengan sesi bedah membedah. InsyaAllah, saya harap semua bersedia. Yang dah buat siap-siap, kita akan semak bersama. Dan yang belum, tak apa, tuan-puan boleh terus tulis pada masah masing-masing. Okey, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة. Baik, wasari'u untuk huruf waw satu harakat saja tuan-tuan puan, dan sa di sini mat asli hukumnya mat asli, ya, MA. Kemudian ri'u, baik, ra baris bawah kita baca dengan nipis. Kemudian u kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat kerana adanya pertemuan huruf mat dengan hamzah di sini. Kemudian la juga mat asli. Wasari'u. Baik, untuk u ni huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. 2 kalimah, ya. So namanya mat jaiz munfasil. Wasari'u ila maghfi. Untuk huruf ghain kita matikan dengan keadaan tebal. Okey, dan ianya bersifat rakhawah. Untuk huruf ghain, maghfi. Nak dapatkan suara tebal tu, perlulah kita mengangkat pangkal lidah kita untuk dapatkan sifat tebal tu. Kalau bahasa Arab disebut sifat apa? Isti'la, kan, untuk huruf ghain, tebal selama-lamanya. Firatim. Baik, ra kita tebalkan juga kerana ia berbaris atas. Kemudian tanwin bertemu mim. Baik, tanwin bertemu mim dan mim tu bersabdu. Jadi seperti yang saya pernah maklumkan pada kelas-kelas ataupun pengajian sebelum-sebelum ni, bila adanya sabdu menunjukkan bahawa idgham yang berlaku, proses masuk yang berlaku tu dalam keadaan yang kamil, sempurna. Jadi kat sini hukumnya idgham bi gunnah, kan, ataupun idgham ma'al gunnah.
kamil, maksudnya sempurna. Tanwin tu kita masuk terus dalam mim. Tim, dengung yang sempurna. Okey, dengung yang sempurna. Baik, dengung kadar 2 harakat lah macam biasa. So ni IBG, idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ra, idgham juga. Dan idgham kita sebut idgham kamil juga, sama. Cuma dia bila gunnah tanpa dengung. Idgham dah betul kan? Cuma dia tak ada dengung sahaja. Masuk pun secara kamil juga, sempurna. Maghfiratim mir rabbikum. Baik. Mirra. Kat sini IBL. Saya letak IBL ni maksudnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ra tebal balik atas. Mir rabbikum. Mim mati bertemu waw. Mim mati bertemu waw, kemudian nun bersabdu, kemudian tanwin bertemu ain. Baik, mim mati bertemu waw ni izhar syafawi, IZS. Wajan nun bersabdu, apa hukumnya? Wajibul gunnah. Tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu ain hukumnya izhar halqi, IZH. Jelaskan, izhar ni maksudnya jelaskan makhraj dan sifat pada tanwin tu. Wa jannatin 'arduha as-sama. Untuk ra yang mati sebelumnya terdapat baris atas, tuan-tuan dan puan, kita kena tebalkan huruf ra yang mati. Ingat tak saya bagi pencerahan baru-baru ni hari Jumaat kot, tak silap saya, berkenaan dengan ra kan? Hari Jumaat ke Khamis, saya pun tak ingat. Jadi ra mati, baru kita libatkan huruf sebelum. Okey, bila ra yang mati, untuk kita tahu kena pasti tebal ataupun nipisnya pada ra itu kena tengok sebelum. Tapi syarat dia waktu dia matilah. Kalau dia hidup tak payah tengok. Kalau dia hidup tak payah tengok sebelum, tak payah tengok selepas. Kita tengok kat dia je. Okey, boleh. Jadi arduha, tebal, angkat pangkal lidah. Wa jannatin arduh, boleh. Tak perlu muncul bibir pun. Pangkal lidah je naik. Pangkal lidah sahaja naik. Baik, kemudian huruf dad. Arduha, huruf dad tebal macam biasa. Tebal selama-lamanya ya. Hassama. Baik, huruf ha tu kalau kita berhenti arduha, dia akan jadi mat asli lah. Tapi sebabkan mat asli bertemu dengan lam mati, jadi berlakulah pertemuan dua huruf. Sukun bertemu sukun. Jadi bila kita baca dalam keadaan sambung, ha ni terus loncat masuk dalam sini. Ya. Arduha sama. Boleh. Kat sini kita sebut iltiqa' sakinain lah. Pertemuan dua sukun. Dan kat sini ALS, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Samawa. Ma dengan wa ni dua-dua mat asli Ni mat asli, ini pun mat asli. Melibatkan alif mat kecil lah. Samawatu wal ardu. Tuwal. Baik, wal ni alif lam qamariyah, ALQ. Tebal. Bu tebal. Ni. Mawatu wal tebal, angkat pangkal lidah. Du tebal. U ni pastikan tahqiq jelaskan pada bahagian pangkal ni. Wal ardu u'i huruf hamzah pangkal kerongkong, huruf ain tengah kerongkong. Wal ardu u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil Untuk ta mati macam biasa, syiddah, tahan suara dulu. U'iddat, kemudian baru lepaskan nafas kita. U'iddat. Sikit je. U'iddat lil lil, jelaskan lam tanpa tawallud, pegang makhraj.
lil 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 muttaqin. Huruf qaf tebal selamanya. Tebal. Kemudian kita nak berhenti pada nun ni, dia jadi MAL lah. Ma'arid li sukun 2, 4, 6. Kadar dia 2, 4 ataupun 6. Lil muttaqin wal ardu u'iddat lil muttaqin. Begitu. Boleh? Baik, habis ayat 133. Kita pergi yang berikutnya. Allazina Baik, allazi kat sini kita sebut idgham syamsi, ALS, ataupun isim mausul lah, alif lam mausul. Allazi zi dua harakat ma asli. Na yunfi. Baik, zi tadi ma asli kan. Kemudian yang nun mati bertemu fa ni hukumnya ikhfa haqiqi, IKH. Ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa? Sembunyikan nun mati itu, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Masih ingat lagi? Okey, untuk hukum ikhfa ni yang kita kena faham, sembunyi itu apa maksud dia? Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik. Dia bertemu dengan huruf fa. Fa ni huruf yang nipis, maka dengung kita pun turut nipis. Cuma kita bersedia lah. Kita dah sembunyikan nun tu, kita bersedia untuk sebut huruf fa. Allazina yunfi. Kan? Kita dah ready dah nak sebut huruf fa baris bawah tu. Kemudian huruf qaf, kita teruskan ya. Qaf ni kita kena tebalkan. Isti'ala ya. Ingat lagi. Yunfiquna fis sarra. Yunfiquna fissa. Baik, fissa ni alif lam syamsiyah, ALS. Fissarra. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Kat sini MWM, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Baik, fissarra. Untuk ra ni kita kena tebalkan. Untuk ra ni kita kena tebalkan sebab dia berbaris atas, tuan-tuan dan puan. Sebab dia berbaris atas. Perlu ke nak tengok huruf sebelum selepas? Tak perlu, sebab dia tengah hidup. Jadi jelas. Kita hanya tengok baris dia je lah, baris atas. Baik, iwaddarra. Wadda ni juga alif lam syamsiyah, ALS. Kemudian ada huruf dad yang bersabdu ni. Jadi proses untuk kita sempurnakan sabdu tu pastikan berjalan dengan baik lah. Berjalan lancar kata orang. Fissarra iwaddarra. Mungkin susah sikit sebab kita nak kawal kan, dia ada proses idgham tu masuk. Wadda. Tu kita nak bagi konsisten tu, mungkin awal-awal macam kekok sikit. Sebab saya pun rasa macam tu juga kadang-kadang. Jadi macam kena struggle sikit. Kat sini kena macam all out lebih sikit, tuan-puan. Faham kan maksud saya? Kemudian ada ra sabdu pula lepas dia tu. Nampak ni? Jadi macam mungkin lah, takut macam susah sikit kan. Ra tu pun kita nak kena tebal juga. Ra ni, dua-dua ni kan tebal. Jadi tuan-puan, sama-sama lah kita kena, orang tak apa, usaha lebih sikit kat sini. Termasuklah saya. Fissarra'i waddarra'i wal. Dia kena usaha lebih sikit. Usaha lebih sikit. Dia bukan kata kalau dah ngaji lama pun tak kena usaha lebih sikit. Sebab dia huruf dad kan, dia melibatkan huruf tebal. Kemudian ra tu pun tebal juga.
Tapi kalau lama-lama buat, insya-Allah kita boleh dapat. Ra tu panjangkan 4 atau 5 harakat. Kat sini hukum dia apa? Mad wajib muttasil. Betul tak? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, satu perkataan. Jadi dua-dua hukum ni sama. Sarra dengan dharra. Okey, 4 ataupun 5 harakat mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil MWM. Baik, kemudian wal kat sini alif lam qamariyah. ALQ. Okey. Wal ka ka kaf alif, kaf di atas ka, kiku ka. Baik, kat sini ka ni kena konsisten sikit tuan-puan. Kena konsisten sikit. Dan jangan lupa kita panjangkan 2 harakat. Kenapa saya sebut konsisten tu? Sebab selepas ni terdapat huruf dha. Jadi rasanya tuan-puan, bukan tuan-puan je sebenarnya, saya pun nak sebut ka ni kena hati-hati. Sebab dha ni tebal. Dia kadang-kadang mungkin faktor tebalnya dha tu jadi pengaruh kat kita. Sejujurnya saya pun rasa susah nak sebut ni. Dia bukan susah macam mana. Maknanya dia tak boleh nak relax. Dia kena macam kontrol-kontrol sikit. Fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimi wal-kadhiminal. Kalau kita tak hati-hati, ka ni dia boleh jadi terangkat bunyi dia. Wal-kadhimi wal-ka. Kita masih lagi sebut kaf. Huruf kaf, kita tak sebut huruf qaf ke huruf lain kan. Cuma disebabkan adanya dha di sini, kita jadi tak tentu arah kat sini. Wal-ka, dia bunyi ka. Sepatutnya bunyi vokal A lah, bunyi A kan. Ka wal kadhiminal. Dapat tak? Faham tak maksud saya ni? Jadi kalau tuan-puan tak ada masalah, tak apalah. Kalau tuan-puan tak ada masalah, insya-Allah. So tak perlu fikir dah lah. Okey, kalau nak jadi qaf tak mungkin lah, tapi tak mustahil. Wal qadhimi, tu jauh sangat dah, memang terang bunyi qaf tu. Wal qa, dia tak jadi qa lagi. Qaf lain, qa kan. Wal qa, kita rasa pangkal lidah tu naik. Ni wal qadhimi, dia masih lagi huruf kaf tu. Cuma sebab huruf kaf kita angkat pangkal sekali. Jadilah bunyi perantaraan kaf dengan qaf. Gitulah kan cara faham kita. Jadi apa pun hati-hatilah. Wal kadhiminal. Cuba sebut pelan-pelan. Wal. Okey, ikut saya. 1, 2, mula. Wal kadhimi. Jadi bila dah nipis pada kaf tu, jangan pula nipis pada dha. Untuk dha ni angkat balik bunyi dia. Dhi. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Okey. Wal kadhiminal. Okey, untuk huruf dha jangan lupa makhraj dia. Bab makhraj macam biasalah huruf dha ni. Boleh lah. Huruf dha perlu keluar lidah sedikit. Betul. Huruf dha perlu keluar lidah sedikit ke ustaz? Kena keluarkan hujung lidah lah. Sebab makhraj dha, huruf zal dengan huruf sa kan, 3 huruf yang kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Boleh? Baik. Wal kadhiminal nal. Baik, nal ni alif lam qamariyah. ALQ. Mim asli. MA.
ghaidha. Baik, gha ini bacaan lin. Okey, bacaan lin ni macam mana nak kenal? Ya yang ada tanda sukun sebelumnya baris atas. Di dalam Quran ni tuan-puan, kalau ya ada sukun tu confirm ya lin lah. Mudah kan? Nak tahu ya lin tu macam mana? Ya yang ada sukun. Ya yang ada sukun. Kalau ya tak ada sukun, ya mat. Ya ada sukun, ya lin. Gitu je. Dan sepastinya bila ya yang ada sukun ini sebelumnya mesti baris atas. Boleh faham? Ya yang mati, yang ada sukun lah, sebelumnya baris atas. Confirm. Kita sebut ya lin. Maksudnya bersifat lunak. Lin ni maksudnya sifat lunak, lembut. Ghai. Okey. Jadi yang lembutnya ya tu huruf ghain kekal lah macam biasa. Huruf ghain tebal kan? Isti'la. Gha. Wal kaziminal ghaidha. Dha satu harakat saja dan tebal. Huruf dha tebal selama-lamanya. Wal. Okey, wal ni alif lam qamariyah juga. ALQ. A mad asli. Fi mad asli. Na'anin والعافين عن الناس nun baris bawah ni dia jumpa dengan nun balik kan, so bunyi sempurna lah, tak ada kacau apa pun. Anin alif lam syamsiah ALS, kemudian nun bersabdu ni macam biasalah wajibul gunnah, kita dengung sempurna kadar 2 harakat. Okey, baik. Kemudian di sini ada simbol waqaf. Okey, simbol waqaf qili ataupun kita sebut waqaf ula, waqaf aula, terpulang. Maksud dia apa? Waqaf nak sinilah buat bahasa mudah. Nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Tapi berhenti lebih baik. Macam tu. Kalau jumpa simbol ni, nak sambung boleh. Nak berhenti pun boleh. Boleh? Faham tak? Tapi, ada aula dia. Keutamaan dia iaitu berhenti. Berhenti tu lebih baik. Tapi anda kata nak sambung pun, masih lagi tak ada masalah. Tak ada isu apa pun. Nak sambung-sambung je lah. Okey? Boleh? Baik. Kemudian, wallahu. Huruf waw ni macam biasa, kekalkan bunyi dia wa. Kalimah Allah ni kita tebal. Kalimah Allah kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum dia baris atas pada waw tu. Cuma waw tu jangan tebal. Wa biasa je. Tak mau wa. Wallah. Wa wi wu. Wa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbu. Habdas. Kat sini habdas. Tengah kerongkong Yuhibbul. Bul. ALQ. Bul muhsinin. Habdas juga, matikan ha ni, sempitkan ya tuan-tuan puan, sempitkan bahagian tengah kerongkong kita ni. Injak suara. Ingat saya pernah cerita pasal injak suara menyempit. Jadi kalau contoh ni yuhibbul muh, kita akan rasa tersempit, terhimpit. Terhimpit ke tersepit ke. Okey, terpulanglah tuan puan nak guna istilah yang mana. Apapun, kita akan rasa bunyi tu dia sempit tu. Nak keluarkan ha pedas ni. Muhsinin. Okey, baik. Seterusnya, sinin ma'arid lisukun. Sinin ma'arid lisukun. Kita boleh pilih lah sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. Habis ayat 134. Kita teruskan. Wallazina idza fa'alu. Wallazi.
Kat sini alif lam mausul, tapi kita sebut ALS lah, idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Walladhi, dhi dua harakat ma asli. Na idza, dha ma asli. Walladzina idza. Untuk huruf zal ada dua kan kat sini. Jadi dua-dua ni kena keluarkan sedikit hujung lidah. Walladzina idza fa'alu. Walladzina idza fa'alu. Fa'alu, lu ma asli. Dha ma asli juga. Dha ma asli Fa'alu, lu pun ma asli. Fa pun kat sini ma asli. Fahi, ha pedas. Ha pedas Fahi. Fahishatan. Tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Izhar jelas, halqi ni merujuk kepada pertemuan tanwin lah dengan huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf halqum ni. Okey, boleh. Jadi adakah bila kita mematikan hukum adakah apabila kita melakukan pada bacaan izhar halqi ni hilang unsur dengung tu? Hilang ke tuan-puan? Hilang ke tidak? Ni soalan ni. Izhar halqi bila kita nak jelaskan macam ni kan, perkataan ni lah, fahishatan au adakah dengungnya terhapus, hilang? Ya atau tidak? Hilang ke unsur dengung pada hukum izhar? Ni soalan basic lah ni. Saja nak refresh balik. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru masuk apa semua kan. Macam mana? Adakah izhar ni maksudnya jelas kan? Adakah jelas di sini membawa maksud bahawa langsung tak ada dengung? Ya atau tidak? Adakah bacaan jelas semata-mata tanpa ada sedikit pun unsur dengung? Okey. Tak apa. Saya jadikan dia lebih mudah. Izhar halqi. Izhar halqi A dan B. Okey tuan-puan. A ke B? Ni soalan saya berkaitan dengan izhar halqi. Apa yang kita faham tentang izhar? Izhar ni maksudnya jelas kan? Izhar ni maksudnya jelas. A ke B? Tuan-puan jawab dulu. Jelas tanpa ada sebarang dengung ataupun jelas tanpa memanjangkan dengung? A ataupun B?
A atau B? A atau B? A ke B? B ke A? Ayuh, tuan-tuan perempuan, ayuh. Sama-sama jawab tuan-tuan. Ni ada 100 orang tengok ni. 100 jawapan saya nak ada. A ke B? Banyak jawapan ni. Ada yang sebut A, ada yang B, ada yang A, ada yang B. Tanwin tadi bertemu Hamzah kan? Hukum izhar lah. Izhar halqi. A ke B? Ayuh tuan-puan. A ke B? A ke B? A ke B? A, Ustaz. Dah beri jawapan, tunggu Ustaz jawab. Okey. Okey, baik. Asyik baik saya tanya soalan ni. Asyik baik saya tanya. Okey, teruskan jawab tuan-puan. Teruskan. Saya bagi masa lebih kurang berapa saat lagi. Apa perkataan dia tadi? Fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw zalamu. Baik. Ni hukum tadilah. Confused bila Ustaz. Okey, sebab tu saya tanya. Tuan-puan. Mesti tuan-puan confused dengan syarah yang diletakkan di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di atas jawapan yang diberikan. Tak apa. Kita belajar melalui kesilapan dan pengalaman. Baik. Saya yakin tuan-tuan perempuan belajar hukum izhar halqi ni bukan baru. Betul tak? Lama dah. Daripada kecil dulu mungkin sekolah, lepas tu masuk peringkat menengah, universiti ke, ataupun ngaji sebelum-sebelum ni. Biasanya bila kita lihat dalam huraian dalam buku, okey, memang biasanya bila izhar ni dituliskan huraiannya jelas tanpa dengung. Okey, sebenarnya itu adalah satu huraian yang kita kata short, yang pendek lah. Kalau kita tengok dalam kitab sebenarnya, kalau dalam kitab-kitab Arab, sebenarnya jelas yang dimaksudkan ialah jelas tanpa dengung yang berpanjangan, ataupun kita kata jelas tanpa memanjangkan dengung. Ini yang B ni. Jadi tuan-tuan puan, bila kata izhar ni, memang izhar ni maksud jelas, tapi bukan jelas tanpa ada sebarang dengung. Bila kata tanpa ada sebarang dengung, sebenarnya ini dah melawan kepada hakikat bagi huruf nun ataupun mim tu sendiri. Sebab huruf nun dengan mim, okey, kalau kita berbincang tentang
makhraj huruf kita tahu. Nun dengan mim ni dia terdapat dua makhraj kan, macam nun. Nun makhraj dia kat mana? Tuan-tuan dan puan. Nun makhraj dia pangkal hidung. Pangkal hidung dan hujung lidah. Ada dua. Pangkal hidung ni maksudnya bahagian hidung lah. Kalau istilah Arab sebut apa? Khayshum kan. Kalau tuan-puan belajar bab makhraj. Begitu juga mim. Sama juga. Makhraj pangkal hidung. Tempat keluar dia. Kemudian lagi satu bibir mulut. Jadi mim dengan nun ni kita dah maklum bahawa terdapat dua makhraj padanya. Maknanya bila kita sebut mim, dua-dua makhraj ni akan bila kita sebut nun, dua-dua makhraj ni akan kita kata akan memainkan peranan. Begitu juga mim. Bila kita sebut huruf mim, bibir mulut main peranan, pangkal hidung pun main peranan. Jadi bila melibatkan tentang pangkal hidung ini, dia tak boleh lari daripada sifat gunnah. Bila bercerita bab sifat, mim dan nun juga terdapat sifat gunnah asliyah. Gunnah asli ni maksudnya dengung asli. Buatlah macam mana pun dia takkan ada orang kata apa, tak boleh dipisahkan. Tadi Puan Nazrina tulis kan, mim dengan nun dengan dengung ni berpisah tiada. Okey, jadi jawapan tuan-puan yang sebenarnya ialah jelas tanpa memanjangkan dengung. Sebab biasa kita dengar dengung ni kadarnya 2 harakat, betul? Idgham bi gunnah misalnya. Idgham bi gunnah, dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki, dengung kadar 2 harakat. Jadi bila kata izhar di sini, okey, jelas tanpa memanjangkan dengung sebenarnya. Dengung tu ada, tapi pada martabat yang rendah. Nanti kalau tuan-puan belajar lebih sikit berkaitan dengan maratib gunnah, martabat gunnah, baru kita tahu. Rupanya ada martabat-martabat dia. Itu detail tu semua dalam kelas. Dalam kelas lah dalam kelas kita. Panjanglah sikit nak cerita dia tu. Ada martabat dia. Hatta kalau nun yang berbaris sendiri pun ada unsur dengung itu. Kemudian adalah nama-nama dia. Kalau tuan-puan ingat kan, siapa pelajar-pelajar kita saya yang ingat lagi kan, martabat gunnah tu apa dia? Gunnah musyaddadah, gunnah mudghamah, gunnah apa lagi? Muzharah. Okey, mudghamah, mukhfah. Mukhfah. Itu ada muzharah, kemudian ada gunnah mutaharrikah. Semua tu ada dengung aslinya. Cuma nanti pecah pula mana yang kena 2 harakat, mana yang tak perlu. Begitu. Itu cerita detail bab dengung lah. Untuk hukum izhar ni sahaja. Jadi sebab tu kalau tuan-puan perasan dalam syaring tajwid saya selalu sebut, okey, kat sini hukum izhar, jelaskan makhraj dan sifat. Sebab tu saya mention, okey tuan-tuan puan, kat sini izhar halqi, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf bla 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 bla. Saya cerita kan. Saya tak sebut pun. Okey, tuan-tuan puan jelas tanpa dengung ya. Sebab apa? Saya nak biasakan kita supaya ni elak daripada istilah ni. Kalau tidak timbul salah faham. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan tan. Tu jelas. Fahishatan. Tapi bila kita ini tanpa memanjangkan dengung, fahishatan aw zalamu. Beza kan? Fahishatan tan tu gunnah asli. Benda tu kita tak payah buat. Dia secara tabi'i dia datang. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw zalamu. Kita takkan baca kalau kita faham ini semata-mata jelas tanpa ada sebarang dengung, maka tak mustahil ada orang memahami keadaan ini dengan bacaan bunyi begini. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan tan. Fahishatan aw zalamu. Beza dengan fahishatan aw zalamu.
fahishatan aw zalamu. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Boleh faham tak setakat ni? Dapat sesuatu ke? Jangan kata saya bagi ilmu sesat pula. Ustaz, bukan ke buku tulis begini? Betul. Jelas tanpa ada sebarang dengung. Kalau ikutkan ada lagi sambung dia ni yang berpanjangan. Sebab tu pentingnya syarah. Kalau baca semata-mata memang boleh baca, tapi kefahaman tu perlu kita titik beratkan. Cara nak faham kepada statement, kepada sesuatu, perlukan penjelasan. Boleh faham tuan-puan? Sebab mim dengan nun ni adalah sifat asli. Itu sahaja. Okey? Jelas kalau kita nak, orang tak apa, ambil analogi lah kan. Kita sebut perkataan ni. Apa Cuba sebut ni tuan-puan. Ini huruf nun. Ini huruf N. N ni sama dengan nun lah kan. Huruf nun tu sendiri pun melibatkan dengung. Kan, melibatkan hidung. Nak bagi tahu huruf N tu pun melibatkan hidung. Bila kita sebut perkataan mandi, kita tak akan sebut nak pergi mana. Mandi. Kita pun akan sebut mandi. Kat situ pun dah ada dah bunyi hidung tu. Kalau tuan-puan perasan lah. Cuma saya tak tahulah kalau tuan-puan memang cakap laju macam ni kan. Saya nak pergi mandi. Kan, kalau kita nak bawa maksud izhar tadi. So begitulah juga dalam pengucapan bahasa Melayu kita. Sembang harian kita tu. Benda yang melibatkan huruf nun, huruf M, mesti dia akan jadi. Kan? Betul tak? Setuju ke? Macam tu lah. Saya nak pergi Ampang, Kuala Lumpur. Takkan nak cakap saya nak pergi Ampang. Saya nak pergi Ampang. Saya nak pergi Ampang. Kita takkan cakap macam tu. Saya nak pergi Ampang. Tu gunnah asli. Boleh faham kan? Macam tu lah. So InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan dapatlah sedikit pencerahan di sini berkaitan dengan izhar. Robot tu kata Tuan Muhammad Fitri. Betul lah tu. Sebab apa? Sebab kita lari daripada fitrah asal dia. So jadi bunyi terpelik lah. Sebab fitrah pada huruf nun dengan mim ni memang dia ada unsur gunnah asli. Jadi kesimpulan dia tuan-puan, elakkan cara faham kita bila sebut izhar ni jelas tanpa dengung. Kalau boleh explain lebih sikit, jelas tanpa memanjangkan dengung. Lepas tu bagi contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am ni mim mati nun mati. Duduk izhar, satu izhar halqi, satu lagi izhar syafawi. Kita tak baca izhar tanpa dengung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am itu gunnah asli. Tak boleh dipisahkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Beza dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Bunyi kat-kat tu. An'am. Dan saya ulang sekali lagi. Dia bukan benda yang dibuat-buat. Dia bukan yang dibuat-buat. Sebab nama pun sifat asli kan. Dia bukan dibuat-buat. Tapi bimbang bila kita faham macam ni, maka kita yang buat-buat dia jadi bunyi tersangkut-sangkut tu. An'am. Bila tanya kenapa bunyi macam tu ya, kita pun jawab, oh ni kan izhar tanpa dengung. Nampak tak? Jadi bimbangnya ada cara fahaman yang begitu, maka kurang tepat lah. Kita kata kurang tepat lah. Dia bukanlah dosa pun, bukanlah kesalahan besar. Cuma tak menyempurnakan sifat dengan baik.
Itu saja, wallahu a'lam. Nah, betul. Kalau nak cerita panjang lagi banyak. Nun dengan mim tu tawassutnya lagi, kan? Tapi tawassut tu sebab dia melibatkan aliran suara, kan? Jadi yang paling utama sekali penekanan pada makhraj hidung tu sendiri dan sifat gunnah tu sendiri. Allahu ta'ala a'lam. Bercakap boleh guna tajuk juga, baru nampak ada belajar di isi ngaji. Tuan Zaini jangan panjang sangat. Betul. Okay, boleh ke semua tuan-tuan perempuan? Relax je. Kita gang tuan-puan. Kalau tuan-puan fikir jelas tanpa dengung tu, saya pun macam tu juga dulu. Sama je, kan? Waktu awal-awal. So bila dah tahu, kita sharing-sharing je lah. Nanti tuan-puan pun buat lah perkongsian kat mana-mana, kan? Baik, wallahu a'lam. Fahishatan aw zalamu. Kita baca tu. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw. Kita takkan baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu kan? Tuan-puan dengar pun macam ada macam ada sesuatu, macam bunyi tu terpotong-terpotong. Macam tak kena pula. Kan kalau nak bercerita bab syiddah bersifat pula, kita pun macam tu macam sifat syiddah je ustaz, kita tahan. Nampak? So kita punya idea tu dia makin terbuka lah bila kita dah faham keseluruhan bab sifat fahishatan tan. Seolah-olah dah jadi syiddah dah tu. Nampak? Itu cerita bab sifat pula. Yang tadi tu kita nak cerita bab izhar tu. Okey? Itu sahaja. Okey, so semua boleh faham Macam tergantung. Itulah. Boleh nah? Baik, wallahu a'lam. Mana dia? Aw zalamu. Kita sambung Aw dha. Baik, untuk waw yang sukun. Waw yang sukun ini bacaan lin. Aw zalamu. Aw zalamu. Panjang 4 atau 5 harakat. Kat sini mad jaiz MJM. Untuk dha ni tebal. Dha ni tebal. Mu panjang, mad jaiz munfasil, waw mad bertemu dengan hamzah, nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Baik, ikhfa sembunyi. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Aw zalamu anfusahum. Dengung nipis dia sebab dia jumpa dengan huruf fa nipis pun, so dengung pun nipis. Anfusahum. Sahum. Ni mim mati bertemu zal. Kalau saya tanya balik soalan macam tadi, tuan-puan nak jawab A ke B? Cepat, secara pantas. A ke B? Ni A ke B? Jelas tanpa sebarang dengung ke ataupun jelas tanpa memanjangkan dengung? Kat sini. Anfusahum zakarullah. Mesti jawapan betul lepas ni semua. Kalau salah juga tu, kena mandi bunga lah gamak tu. Gurau-gurau. Boleh? A ke B?
Dia biar jawapan sama je berderet tu kan. Jawapan sama je semua. Bawa ke meh. Okey, baik. Alhamdulillah. Anfusahum zakarullah. Baik, kat sini izhar syafawi Isaac S Zakarullah. Ra tebal sebab ada baris depan. Kemudian kalimah Allah ni ma'aril sukun MAL. Kalau kita berhenti lah. B semestinya. Mandi bunga 7 warna. Baik. Tapi jap, saya tak nak letak ma'aril sukun ni. Nanti tuan-puan confuse pula. Sebabnya ma'aril sukun tu kalau kita berhenti tuan-puan kalau tuan-puan sambung, kalimah Allah tu mak asli je. Zakarullah. Saya tak mak asli lah kalimah Allah. Tebal pun ia juga. MA/tebal. Zakarullah. Kalau berhenti ma'arif sukun, kalau sambung Zakarullah fastaghfaru. Baik, untuk huruf ghain tebal. Lepas tu pastikan huruf ghain ni kita lepaskan suara kita. Fastaghfaru. Dan nak tebalkan dia kena angkat pangkal lidah. Ya, angkat pangkal lidah. Fastaghfaru. Faru. Rariru. Ru tebal. Ru tebal baris depan. Dan dibaca 2 harakat mak asli. Fastaghfaru li dhunubihim. Li dhunu. Li dhu. Dhu. Li dhunu. Li dhunu. Dhu. Huruf zal keluarkan sedikit ujung lidah. Nu mak asli. Okay, boleh. Kemudian bihim, ni izhar halqi. Mimati izhar halqi, maaf, izhar syafawi Isaac S. Lidhunubihim wa man. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Dan ya tu dia tak ada sabdu kan tuan-tuan? Perasan tak? Jadi bila tak ada sabdu, dia jadi naqis, tidak sempurna. Wa man yaghfiru dhunuba. Wa man yaghfiru dhunub. Wa man yaghfi. Yaghfi. Huruf ghain tebal dan nak tebal tu angkat pangkal lidah lah macam biasa. Kemudian alihkan suara. Wa man yaghfiru dhunub. Fi biasa je. Ru tebal. Ru tebal Rudhu. Alif lam syamsiyah kat sini. Rudhu. Untuk za keluarkan sikit ujung lidah. Rudhunuba. Nu mak asli. Mak asli Ba'illa. Okey. Ba'illallah. Kalau berhenti illa lah. Tapi kat sini sebab dia kalau kita wasal, maka huruf mat ni tidak perlu dibaca iltiqa' sakinain lah. Jadi bacanya illallah. Dhunuba illa. Memang kalau kita berhenti jadi illa, tapi tak sesuai berhenti kat sini. Kalau nak berhenti, berhenti kat illallah ni. Boleh? Illallah. Itu okey. Jangan berhenti kat illa. Walaupun memang kita tahulah kalau illa ni kita berhenti dia jadi 2 harakat. Cuma dari sudut kesesuaian tu, kalau boleh elakkanlah, tak sesuai. Dhunuba illallahu walam. Kalimah Allah kena tebal. Sebab apa tebal? Sebelum dia baris atas tu, pada lam Wa man yaghfiru dhunuba illallahu walam yusirrun.
walam yusirru. Yusirru. Si. Tebal ni. Si. Mim mati bertemu ya macam biasa izhar syafawi. Si tebal, kemudian ra pun tebal. Ra ni sabdu kan? Kalau kita pakai konsep yang ra, kita pecah dulu kan. Maknanya si ni kena baca nipil kan. Yusir. Sebab ra tu kena bedah dulu. Jadi ra mati, kemudian ra baris depan. Maka sir tu kena baca nipis. Gitu ke syarah dia? Bukan. Boleh? Illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu. Okey. Dikira waqaf qabih. Makna yang buruk ustaz. Gitulah. Maksudnya dia kurang cantik lah. Kurang cantik. Illa ni melainkan. Illallah melainkan Allah. Okey. Wa man yaghfiru dzunub, kan? Wa man, siapa yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah. Kata gitu. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Melainkan Allah. Habiskan setakat Allah tu lah. Gitu. Kalau tidak nanti dia jadi tergantung lah. Tergantung. Baik. Walam yusirru. Rumah asli. Mat asli. Tadi tebal saya dah tulis tu tebal. Ala ma asli. Ala la pun ma asli. Ala ma fa'alu lu ma asli. Wahum mim mati bertemu ya izhar syafawi. Mim mati bertemu ya. Wahum ya'lamun. Boleh? Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Ya'lamun. Man arid lissukun. Kat sini Man arid lissukun. So habis tuan-tuan. Jadi selesailah 3 ayat untuk hari ni. Macam mana? Boleh tuan-tuan dan puan? Dapat sesuatu tak hari ni? Hari ni dapat sesuatu ke tidak? Boleh lah berkaitan dengan izhar syafawi. Saya pernah sebut dah benda-benda tu sebelum ni. Cuma biasalah. Kadang-kadang kita ada sahabat-sahabat baru join. Jadi soalan-soalan seumpama ini perlu dibangkitkan semula. Atas tujuan untuk kita refresh balik pemahaman kita, betulkan balik, selaraskan balik cara faham kita, kemudian membantu juga kepada sahabat-sahabat yang baru, yang mungkin sebelum ni macam jelas tak jelas kan. Gitu. Rasa cepat pula habis. Ya ke? 9.49. Itulah. So insyaAllah tuan-tuan dan puan hari ni hari Isnin. So kita ada berapa hari lagi? Selasa, Rabu, Khamis. Lebih kurang 3 hari lagi insyaAllah. Jangan lupa Khamis malam minggu ini insyaAllah kita punya webinar percuma untuk tuan-tuan perempuan. Percuma je, tak ada bayar apa pun. Memang tujuan kita buat ni nak buat perkongsian. Cuma perkongsian santai je lah janganlah expect macam seminar pula 3, 4 jam, 5 jam tu. Sebab program ni tak lama pun. Kita mula 8.30. Lebih kurang dalam sejam lebih sikit macam tu je lah. Kita tak nak ambil masa lama sebab waktu malam kan. So saya harap tuan-tuan perempuan boleh berikan masa, sedikit masa pada hari Khamis ni insyaAllah. Kalau boleh yang sedang menonton ni mohlah kita dalam webinar rahsia di sebalik simbol Quran. Santai-santai je, tak berat pun. Program ni tak berat pun. Lebih kepada orang kata apa, nak chill-chill, sembang-sembang je kan. Kita buat melalui Zoom insyaAllah. Jadi siapa yang nak join, pastikan tuan puan tekan link tu
Link dah disediakan di ruangan komen. Cuba tengok di ruangan komen tuan-puan. Ada link kan. Link warna biru tu. Tekan aja. Nanti bila dah tekan, tuan-puan, dia macam mana? Dia macam kita masuk dalam satu web tau. Nanti tuan-puan baca lah apa benda yang ada dalam tu. Baca-baca lah sikit kan. Kemudian nanti dia akan tulis, tak silap saya, daftar di sini. Dia suruh klik lagi satu benda. Klik je. Kemudian nanti ada kena isi nama sikit. Kemudian tuan-puan automatik akan dimasukkan ke dalam grup. Untuk kita dapatkan akses pada hari Khamis ni lah. Itu saja, simple. Tak ada nak bayar ke, nak buat payment ke, kena pergi naik flight beli tiket dulu ke, tidak. Tekan melalui phone tuan-puan tu je. Test 1 2 3. Okey. Tadi sangkut jap. Sorry. Dah okey dah. Alhamdulillah dah join ustaz. Marilah santai-santai je, tak ada apa pun. Baik, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa tolong war-warkan kepada geng-geng ngaji kita kat luar, geng-geng ngaji tuan-puan, ataupun yalah jiran-jiran, tetangga ke, ajak. Kita mengimarahkan suasana pada hari Khamis malam nanti, insya-Allah. Lagi ramai lagi bagus kan. Kita punya, orang kata apa, boleh muat 500 orang tuan-puan. Boleh muat 500 orang. Boleh muat 500 orang untuk Zoom tu nanti. Jadi kita tidaklah nak, kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau orang kata tu, kalau ramai ni lagilah seronok kan. Rasalah macam bermanfaat sikit. Tapi apa pun tak apa, mana yang ada je, insya-Allah. Tapi apa pun kita semua tolonglah support dan tolong bantu war-warkan, insya-Allah. Tolong bantu war-warkan je. Minta tu je. Tuan-puan pergi kat grup Telegram tu, tuan-puan forward-kan je message tu. Hantarlah pada grup-grup kekenalan, siapa-siapa kat Facebook ke. Siapa yang jenis hot stuff dalam ni, kok ada hot stuff kan. Boleh tolong update kat status Facebook ke, mana-mana Instagram ke, Twitter ke, terpulang. Boleh dah? InsyaAllah. Baik. Yang sahabat-sahabat baru ni pastikan nanti Khamis nanti pakai molek-molek, segak-segak kan. Nanti kamera kena buka tau. Kami Izzy Ngaji ni sangat mementingkan kamera. Saya sebut siap-siap ni. Okey. Kamera kita sangat penting kan. Kalau tak buka tu nampak macam tak berminat lah sebenarnya. Kan? Macam kita nak datang kelas, datang sekolah. Kan? Tapi bila cikgu bercakap, kita pandang belakang. Dia ibarat dia macam tu lah tuan-puan. Dalam ngaji online ni pun macam tu lah. Adalah adab-adab dia. So kami Izzy Ngaji memang menitik beratkan. Tujuan dia apa? Untuk menghidupkan suasana. Kami sebab nak latih, kita nak tarbiyah ni, pengikut-pengikut Izzy Ngaji ni, nak wujudkan ada satu roh bila kita belajar tu. Bukan datang kelas balik, balik tu balik lah. Macam tu kan. Kita tak nak wujudkan suasana begitu. Okey? Minta maaf lah, nampak macam ketat sikit, tapi tidak. Steady tuan-puan. Ramai je boleh. Kan? Orang lain boleh, takkan kita tak boleh. Begitu je. InsyaAllah. Wallahu alam. Saya rasa itu saja. So jangan lupa tekan link tu untuk buat pendaftaran. Tak ada bayaran, percuma saja. Cuma memang kena daftar lah. Tetapi tiada bayaran. InsyaAllah. Selesai, kita terus pergi pada bacaan kita lah sebagai penutup hari ni. Okey, untuk esok esok Selasa esok kita buat esok lagi, hari Rabu nanti sampai ayat 138. Sampai ayat 138 Ulaika jazaohum sampai lil muttaqin. Boleh? Baik, jom tuan-tuan, kita baca sama-sama insya-Allah. Wasari'u. Meriah tu dumpi. Nak kena ada tema ni. Khamis ni malam ada tema. Baik, dah bersedia?
Warna purple. Nampaknya tema purple lagi lah kita. Baik. Jom kita mulakan insya-Allah. Betulkan niat kembali tuan-puan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom. Fokus pada perkataan-perkataan yang kita nak sebutkan ni insya-Allah. Teliti semula. Kemudian ingat apa yang kita baru bincang sebentar tadi berkaitan dengan panjang pendek semua, dengung tak dengung apa semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Saya baca dulu kemudian saya ulang sekali lagi, kita ikut sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal was. Saya ulang sekali lagi Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita pada hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan buat semua, insya-Allah. Baik, tak apa, kita tutup dulu dengan doa, insya-Allah. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti. Jumpa lagi pada hari Rabu. Hari Selasa tak ada jadual tuan-puan boleh tengok ni. Apa-apa pun perkembangan ataupun segala info, maklumat berkaitan dengan izin ngaji, semuanya akan dimaklumkan dalam izin ngaji warrior lah, dalam grup Telegram kita. Pastikan tuan-puan orang tak apa, rujuk dalam grup tu je lah kalau ada apa-apa Itu sahaja. Ada hari Isnin lagi, hari apa? Kita ada hari Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Selasa je tak ada. Sabtu Ahad pun tak ada lah. Sabtu Ahad kadang-kadang kita ada seminar. Seminar, lepas tu cuti pun ya juga kan. Begitulah. So terima kasih lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk akan datang pada hari Rabu nanti. Dan jangan lupa untuk daftar kita punya webinar percuma pada hari Khamis malam minggu ini, insyaAllah. Tekan saja link yang berada di ruangan komen, di ruangan komen tuan-puan tu. Tengok kat bawah tu ada apa lagi setakat ni tak ada apa yang penting. Itu sajalah untuk makluman yang yang terdekat ni, insyaAllah. So minta maaf tuan-puan kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi satu perkara yang berharga buat tuan-puan. Dan jangan lupa untuk teruskan share segala ilmu yang tuan-puan dapat tu, share kan, bagi kawan, kongsi kat kawan-kawan ya. Ataupun nak lagi syok, ajak ikut sharing tajwid kita pagi-pagi ni sama-sama kan. Gitulah.
So minta maaf sekali lagi kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Dan insya-Allah kita bertemu lagi bersama saya Ustaz Hadi dari Zing Haji. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang pada kita pada hari ini untuk bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu. Kita tangguhkan dahulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa bil haqq. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Macam biasalah untuk penutup ni, saya nak perdengar kepada tuan-puan lagu, tajuk dia Bila Tuhan Tak Ditakuti. Lagu lama ni sebenarnya, lagu lama, cuma mungkin lirik dia sangat memberi kesan pada kehidupan kita. Jadi siapa yang berkelapangan, jom sama-sama kita layan dulu untuk lagu ni. Lagu ni lama sikit tau, tapi dia macam jalan cerita panjang lah. Okey, jika sudi, jom sama-sama kita mendengarkan. Jumpa lagi tuan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bila Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Ada manusia puja alam sebagai Tuhan, mabuk dengan gelombang laut yang menggulung. Digambarkan dengan kata sastra mempesona, mereka tenggelam dalam gelombang sastranya. Ia leka sendiri dengan buah penanya, bagai orang tenggelam dalam lautan menggulung. Tidak tahu tujuan, kemana mahu pergi. Bila Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Ada manusia puja alam sebagai Tuhan, mabuk dengan gelombang laut yang menggulung. Digambarkan dengan kata sastra mempesona, mereka tenggelam dalam gelombang sastranya. Ia leka sendiri dengan buah penana, bagai orang tenggelam
di sana sini. Ada golongan sibuk dengan kesalahan orang, seolah-olah mereka wira agama, konon hendak membersihkan agama dari noda yang sebenarnya berlaku di depan manusia, bukan hidup realitanya. Bila Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Mereka lupa diri sendiri, mereka sendiri buat besar, membeli kereta dan rumah, terlibat dengan riba, anak-anak dan juga isteri, terdedah aurat setiap hari, berbualan setiap hari tentang kenaikan gaji dan juga pangkat, hidup sendiri nafsi-nafsi, kecuali ada urusan rasmi yang ada kaitan dengan gaji, yang ada kaitan dengan gaji. Bila Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Bakhilnya amat ketara sekali, mereka lupa semua itu adalah kesesatan dalam beragama, kesesatan dalam beragama. Yang punya kuasa berbangga dengan kuasanya, menggertak manusia setiap hari. Akta-akta dibuat untuk selamatkan diri mereka, membantu orang bukan dari hatinya sendiri. Jasa-jasa disebut berulang-ulang kali, jasa-jasa disebut berulang-ulang kali, menceritakan dasar kepada manusia. Maka hilanglah pahalanya, menipu diri tak disedari, menipu diri tak disedari. Bila Tuhan tak ditakuti, macam-macam boleh terjadi. Tiap orang tak ketahuan hala hidupnya sendiri. Maka rosaklah di sana sini. Tak kurang juga ada di kalangan manusia, setiap hari memikirkan hendak menghiburkan manusia, berbagai cara dan gaya dipertunjukkan. Rupanya jiwa mereka
sini